Cek dalam tu. Macam mana suara? Okey, boleh. Boleh. Suara okey dah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jadi insyaAllah pada malam ni kita sambung balik pengajian yang keempat. Yang ketiga ke yang keempat? Yang keempat dah. Daripada kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Mi takut bateri habis mi, cari tu mi, ngecah mi. Ke ada power bank? Mi, ni ada mi. Ambil ni mi. Ya. Okey. Faslun fil awani. Fasal pada membicarakan ataupun menjelaskan tentang al-awani. Al-awani maksudnya adalah bekas-bekas ataupun bijana. Di al-awani dia adalah inak. Kitab lama awani dia tak makna bijana, bekas. Sebab dia ulama fiqh membincangkan berkenaan dengan bekas di dalam kitab fiqh. Kerana dalam kita bertaharah, dalam kita berwudu, kita mandi wajib, kita membasuh najis, alat yang digunakan untuk perkara tersebut adalah air. Lepas tu kita kalau kita nak ambil air, maka kita kena guna bekas. Jadi oleh kerana bekas adalah wasilah. Wasilah di dalam kita bertaharah. Sebab itulah ulama fiqh membincangkan berkenaan dengan hukum bekas itu sendiri. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Katanya tahillu at-taharatu min kulli ina'in tahirin illa adh-dhahaba wal fiddata wal matliya bi ahadihima bihaitsu yatahassalu minhu syai'un bin nar. Maksudnya tahillu at-taharah, halal bersuci. Halal bersuci. Dia taharah ia merangkumi bersuci daripada hadas dan bersuci daripada najis. Halal bersuci. Apa makna halal? Harus. Makna halal di sini adalah harus. Boleh. Dia halal di sini bukan lawang dia halal boleh makan. Kalau makanan halal maksudnya halal boleh makan. Halal di sini makna harus, dibolehkan. Boleh bersuci min kulli ina daripada setiap bekas tahirin yang suci. Jadi asal ni hukum asal. Setiap bekas yang suci halal digunakan. Halal digunakan untuk kita bersuci. Setiap bekas yang suci. Perkataan tahir mengeluarkan bekas yang mutanajis. Bekas yang mutanajis tidak boleh kita guna untuk bersuci kalau sekiranya kita mencebok air yang sedikit. Kalau kita cebok air yang banyak, yang mana apabila kita cebok sekali dengan bekas tersebut,
maka suci bekas tersebut, maka dibolehkan kita guna bekas yang mutanajis. Okey, boleh faham? Jadi kena ingat hukum asal setiap bekas yang suci boleh kita guna untuk bertaharah dengannya. Kita guna untuk ambil air, buat basuh begok, buat ambil wudu, buat mandi wajib, boleh kita guna dengan bekas yang suci. Baik. Illa adh-dhahaba wal fiddah, melainkan. Ini pengecualian. Jadi kata halal harus, melainkan maksudnya tidak diharuskan. Adh-dhahaba, emas dan perak. Maksudnya bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Bekas yang diperbuat daripada emas dan perak tidak dibolehkan untuk bertaharah. Bukan setakat untuk bertaharah, bahkan semua bentuk penggunaan. Sama ada bersuci ataupun selain daripada bersuci, tidak boleh dengan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Sebab dia tidak dibolehkan kerana di sana ada hadis yang melarang. Antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, yang mana kata Hudzaifah bin Al-Yaman, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira walad dibaj. Mu jangan pakai sutera. Orang lelaki tak boleh pakai sutera. Lepas tu wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha. Mu jangan minum di dalam bekas yang diperbuat daripada perak dan diperbuat daripada emas. Begitu juga mu jangan makan dalam pinggang mangkuk yang diperbuat daripada emas dan perak. Sebab benda fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Kerana bekas-bekas tersebut untuk mereka itu orang kafir di atas dunia dan untuk kita di negeri akhirat. Baik. Jadi oleh kerana Rasul larang makan dan minum di dalam bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, maka kata ulama segala bentuk penggunaan dengan bekas yang diperbuat daripada emas perak, baik sama ada makan ataupun minum ataupun bersuci, maka hukum dia adalah tidak dibolehkan, hukum dia adalah haram sebab Rasul larang. Larang penggunaan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak bukan khusus untuk lelaki sahaja. Dia berbeza dengan perhiasan. Perhiasan emas dilarang untuk lelaki. Tetapi bekas, larangan penggunaan bekas untuk lelaki dan perempuan. Sebagaimana orang lelaki tidak boleh guna bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, begitu juga perempuan tidak boleh menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Nanti dia akan cerita lepas daripada ni. Katanya, emas, perak. Ulama dia bincang. Dah kalau sekiranya emas ni, bekas ni bukan bekas emas perak. Bekas ni bekas yang diperbuat daripada bahan logam yang lain, besi, tembaga, timah, nikel, aluminium sebagai contoh. Tetapi disadurkan dengan emas dengan perak. Hukum yang sama ataupun tidak. Sekarang ni jelas dalam hadis Rasul larang menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak untuk kita minum dan untuk kita makan. Dan segala bentuk penggunaan juga dilarang menurut pandangan yang boleh dikatakan hampir berlaku kesepakatan ulama. Walaupun di sana ada sedikit khilaf dalam masalah ni. Jadi dia akan timbul persoalan, sekarang ni bekas ni, contoh ni kata bekas lah mangkuk ataupun pinggang. Ni bekas ni sebenarnya bekas besi ataupun tembaga ataupun nikel. Nikel aluminium lah tau. Tapi nak comel kita sadurkan dengan emas dan perak. Pada asalnya dia bukan emas dan perak. Adakah dia mengambil hukum yang sama ataupun tidak? Dalam mazhab Imam Syafi'i dia kata lagu mana? Yang pertama kita kena tahu bekas tersebut dinamakan al-matli. Bekas yang disadurkan dengan emas dan perak tu dipanggil al-matli. Bekas yang disadurkan dengan emas dan perak, kalau sekiranya kita bentangkan di atas api, sebab dia bahan campuran di antara besi dengan emas, kalau kita nak pisahkan, dia kena guna api. Kena guna api. Proses untuk memisahkan logam emas daripada besi adalah dengan menggunakan api. Jadi kalau kita bentangkan dalam api, kita guna api, yang mana kita tidak dapat mengeluarkan emas. Oleh kerana terlalu sedikit, kita tidak boleh ambil semula emas tersebut. Okey, boleh faham? Maka hukum dia adalah halal. Sebab emas terlalu sedikit. Tetapi kalau sekiranya kita letak di atas api, maka akan kita dapat keluarkan balik jiring emas kerana banyak, maka tidak dibolehkan.
Disama juga dengan cincin tuasa, walaupun ni bukan bab dia. Bukan perbincangan bab dia. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i ataupun apa yang dibincang oleh ulama fiqh, di asal orang lelaki tidak boleh memakai cincin yang diperbuat daripada emas. Tiba-tiba ada cincin yang diperbuat daripada bahan logam yang lain daripada emas tapi dicampur dengan emas. Kalau kita kata cincin dia cincin tuasa, cincin suasa kan. Apakah hukum lelaki memakai cincin suasa tersebut? Hanya untuk lelaki sahaja. Masalah bekas untuk perempuan dan lelaki. Maka kata ulama, tengok, kalau sekiranya bila kita letak dia yang pandai lah, ahli dia, tukang emas, dia boleh buang balik jering emas daripada, boleh pisahkan balik logam emas daripada logam yang lain, maka tidak boleh memakai cincin tersebut bagi lelaki kerana masih lagi ada jering emas dalam cincin tersebut. Tetapi kalau sekiranya bahan logam emas saat itu hilang dah di dalam suasa, tak boleh dah kita nak buang balik, maka bermakna zat emas tak ada dah, maka di situ boleh pakai bagi lelaki. Dia sama dengan masalah ni. Katanya wal matliyah, yang disadurkan, bekas yang disadurkan bi ahadihima, dengan salah satu daripada keduanya emas dan perak. Bekas ni bukan emas perak, bekas bahan logam lain tapi disadurkan dengan emas dan perak. Juga hukum dia adalah tidak dibolehkan. Tapi tidak dibolehkan dengan syarat. Ni syarat dia. Bihaitsu yatahassalu minhu syai'un binar. Sekira-kira terhasil daripadanya sesuatu daripada emas dan perak. Sesuatu daripada emas dan perak binar, dengan dibentangkan di atas api. Kalau kita letak di atas api, akan kita dapat keluarkan balik sedikit daripada emas dan perak. Apatah lagi banyak. Maka ketika tu haram bekas tersebut. Tetapi kalau kita letak di atas api, dia tidak mungkin dah kita dapat keluarkan balik emas dan perak yang kita sadurkan di situ. Maka ketika tu boleh kita guna bekas tersebut kerana jering emas hanya sedikit, tak ada dah jering emas. Maksudnya terlalu sedikit, maka tidak menjadi masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Baik. Katanya fayahrumu isti'maluhu 'ala ar-rijali wan nisa, maka haram isti'mal, menggunakannya, kembali kepada mana? Ina min adh-dhahab wal fiddah wal matli bi ahadihima. Tu maksud isti'maluhu kembali kepada adh-dhahab wal fiddah matli bi. Cuma kalau daripada segi ilmu nahwu, hak tu dia panggil hak dhamir mufrad. Dia dhamir mufrad, dia isim dhamir, dia ada mana marji' dia, tempat kembali. Dia ada mana marji' dia. Dia kaedah dalam nahwu, isim dhamir dengan marji' dia kena muwafaqah. Apa nama muwafaqah? Kalau isim dhamir itu mufrad, marji' dia mesti kena mufrad. Okey, boleh faham. Tetapi kalau kita tengok di sini, isti'maluhu, hu ni kembali kepada tiga. Bekas yang diperbuat daripada emas, bekas yang diperbuat daripada perak, dan bekas yang disadurkan. Jadi tiga, jamak dah tiga situ. Sepatutnya kena kata fayahrumu isti'maluha. Tetapi daripada segi nahwu masih lagi dibolehkan, tapi yahrumu isti'maluhu ay isti'malu ma dzukir. Jadi hu kembali kepada ma dzukir, yang mana ma dzukir saat ini itu merujuk kepada bekas yang diperbuat daripada tiga perkara tersebut tadi. Baik. Itu daripada segi ilmu nahwu lah. Fayahrumu isti'maluhu, maka haram menggunakannya bekas tersebut, haram 'ala rijal, atas lelaki, wan nisa, dan perempuan. Bukan hanya khusus untuk lelaki sahaja, tidak perempuan. Bahkan dalam masalah penggunaan bekas emas dan perak, lelaki tak boleh, perempuan tak boleh. Kerana benda tak boleh? Kerana Rasul larang. Haram penggunaannya di atas lelaki dan perempuan, penggunaan fi taharah, pada bersuci, mandi junub, berwudu, lepas tu basuh najis, wal akli, makan, wasyurbi, minum, wa ghairi dzalika, dan selain daripada demikian itu. Selain daripada demikian itu maksudnya adalah semua bentuk penggunaan. Semua bentuk penggunaan tidak dibolehkan. Bukan setakat isti'mal haram, wa kadza iqtina'uhu, dan seperti ini iqtina'. Iqtina' ni maksudnya menjadikan ataupun menyimpang bekas tersebut bila isti'mal, tanpa menggunakan. Bukan setakat menggunakan diharamkan, bahkan simpang tanpa menggunakan juga tidak dibolehkan. Jadi kita adalah bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, kita tak guna pun. Cuma kita simpang sahaja, kita letak dalam almari, maka tidak dibolehkan juga menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i.
Walau bagaimanapun di sana ada pandangan. Dalam mazhab Hanafi mengatakan hanya sekadar simpang tidak menjadi masalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i dia mengambil langkah ihtiyat. Biasanya sebab dibimbangi apabila simpang ia membawa kepada penggunaan. Maka apabila bimbang boleh membawa kepada penggunaan, maka tutup itu awal lagi. Jadi bukan setakat guna, simpang pun tidak dibolehkan. Kerana bimbang membawa kepada penggunaan. Dan cara dia lagu mana? Cara dia peracur. Itu mazhab Imam Syafi'i. Cara dia adalah peracur. Kalau ada terpayang mah, ada gelah mah, ada pinggang mah, maka kena peracur. Nah, peracur. Dah nak buat perhiasan ke, nak buat benda tu ikut pandai. Buat jokom mah pun tak apa. Tapi sebagai bekas. Hatta al-mil min al-fiddah. Sehingga kan hatta huruf ataf. Hatta adalah hatta huruf ataf. Baik. Boleh kita ataf pada wa kadza iqtina'ul mil. Boleh? Al-mil ataf pada dhamir iqtina'u. Jadi iqtina'u dia wa kadza iqtina'u kadza khabar muqaddam iqtina'u hu tu fi mahalli jarrin. Jadi hatta huruf ataf al-mili ataf pada mahal jar dhamir tu. Okey. Nah tu daripada sudut i'rab hatta al-mili min al-fiddah. Sehingga mil. Mil ni makna benda batang celok. Daripada al-fiddah, daripada perak tidak dibolehkan. Batang celok pun tidak diboleh. Batang perak, batang celok yang diperbuat daripada perak pun juga tidak dibolehkan. Okey, habis. Dalam perbincangan berkenaan dengan bekas emas dan bekas perak, dia akan timbul beberapa persoalan. Antaranya hak yang tadi, bekas tu bukan emas perak tapi disadurkan dengan emas perak. Dan antaranya adalah bekas tu bukan bekas emas perak. Dia tidak disadurkan dengan emas perak. Cuma ada beberapa tempat ditampalkan dengan emas dan perak. Tampal sini sikit, tampal sini sikit, tampal sini sikit. Okey, bekas tu boleh guna ataupun tidak? Ini dibincang oleh ulama. Baik. Kalau emas, anda buat kesimpulan, lepas tu kita baca. Kalau emas, menurut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana hak yang diterjih oleh Imam Nawawi, kalau emas haram secara mutlak. Apa maksud secara mutlak? Perkataan mutlak ni haram secara umum. Dia maksud umum, yang pertama, ia 4 perkara. Sama ada kecil ataupun besar. Sama ada kerana perhiasan ataupun kerana ada hajat, ada tujuan, ada hajat. Haram secara mutlak. Tampalan emas kecil, haram. Besar, lebih lagi haram. Kerana perhiasan, jelas hukum dia adalah haram. Kerana ada hajah, juga haram. Kalau emas, haram secara mutlak. Okey, jelas. Ini pandangan siapa? Pandangan imam yang diterjihkan oleh Imam Nawawi. Nah, ada pandangan yang kedua, yang mana pandangan ini mengatakan sebagaimana berlaku perincian. Sebagaimana berlaku perincian pada perak, begitu juga perincian tersebut berlaku pada emas. Bagaimana perincian pada perak? Okey. Hak yang masalah perak, ada kala harus, ada kala makruh dan ada kala haram. Harus bila harus? Harus kalau kecil kerana ada hajah. Kecil. Lepas tu memang diperlukan. Ada hajah. Satu. Haram mana? Besar kerana perhiasan. Kita kata dah dia buat apa, dia tapang besar sangat tak perak nak pergi comel. Itu perhiasan. Maka hukum dia adalah haram. Berapa dah? 2. Yang ketiga, kecil perhiasan hukum dia makruh. Besar kerana hajah hukum dia makruh. Jadi berapa semua sekali? 4. Yang pertama, kecil kerana hajat. Yang kedua, kecil kerana perhiasan. Yang ketiga, besar kerana hajat. Yang keempat, besar kerana perhiasan. Dalam 4 ni, 1 harus, 1 haram, 2 makruh. Boleh faham? Haram besar kerana perhiasan. Harus kecil kerana hajah. Makruh kecil kerana perhiasan, besar kerana hajah, tu makruh. Okey, tengok. Katanya wal mudabbabu bizzahabi haramun mutlaqa. Bekas yang ditampalkan dengan emas haramun, haram mutlaqan secara mutlak. Tanpa ada sebarang qaid.
Haram secara mutlak. Maksud dengan mutlaqan, sama ada kecil ataupun besar. Sama ada tujuan kerana perhiasan ataupun kerana hajat. Haram mutlak. Okey. Selesai. Waqila dan kata qil. Apa ni? Waqila ay waqala ba'dul ulama. Berkata sebahagian daripada ulama. Siapa yang dimaksud sebahagian? Imam Rafi'i. Berkata sebahagian daripada ulama. Kal fiddah. Mana kal fiddah? Maksudnya al-zahabu ataupun al-mudabbabu bil-zahabi kal-mudabbabi bil-fiddah. Itu maksudnya. Kal fiddah ay al-mudabbabu bil-zahabi kal-mudabbabi bil-fiddah. Bekas yang ditampal dengan emas, hukum dia seperti bekas yang ditampal dengan perak. Lagu mana hukum bekas yang ditampal dengan perak? Nanti lepas daripada ni, kita akan bincang. Ada perincian dia, ada tafsil dia. Wa bil fiddati wa hur'atah bil fiddati atah pada bil zahabi. Maksudnya wal mudabbabu bil fiddah, bekas yang ditampal dengan perak, in kanati dhabbatu kabiratan, jika adalah tampalan itu besar. Lizinati, kerana benda zinah. Dah apa orang gitok bekas tu bekas aluminium untuk perak atas tu. Besar molek yang untuk nak nampak comel sikit. Maka fahiya haram, maka iaitu haram. Bekas tersebut haram, haram menggunakannya. Am saghiratan ataupun kecil. Lil hajati, kerana ada hajah, ketika tu halal. Halal maksudnya harus tanpa makruh. Cuma ukuran kecil besar ni dia kembali kepada uruf. Kembali kepada pandangan ramai. Orang kata kecil lagu ni, okey kecil. Kalau orang kata besar, maka besar. Au kabiratan au saghiratan lizinati, ataupun kecil kerana perhiasan. Au kabiratan lil hajati, ataupun besar kerana hajat. Ketika itu kuriha. Apa nak kuriha? Dimakruhkan. Walam yahrum, dan tidak haram. Makruh, tidak haram. Baik. Cuma kalau sekiranya darurah, tu jelas hukum dia adalah tidak haram kalau darurah. Kata bekas ni, kalau kita tampal dengan bahan logam lain, tak boleh. Mesti kena tampal dengan perak juga. Baru boleh. Baru takut molek. Baru boleh guna. Maka ketika tu dipanggil benda darurah. Maka ad-darurah tu tubihu al-mahdurati. Darurah dia mengharuskan benda yang dilarang. Maka hukum dia adalah diharuskan tidak haram. Ad-daruratu tubihul mahdurati. Itu kaedah fiqh. Darurah dia mengharuskan apa hak yang dilarang. Okey, habis. Apa makna tadbib? Tadbib ni hak tadi kan dikata benda mudabbab. Mudabbab adalah isim maf'ul daripada dabbaba yudabbibu mudabbab. Mudabbib isim fa'il. Tadbib adalah masdar. Makna tadbib, makna tampal, ayyan kasira mawdi'un minal ina'i, bahawa pecah, rekoh, bahasa kita kata pecah, rekoh satu tempat daripada bekas. Okey, ada bekas tu, satu tempat tu rekoh atau pecah. Mawdi'un minal ina', satu tempat daripada bekas. Lalu fayuj'alu, maka dijadikan mawdi'al kasri, pada tempat pecah. Mawdi'a nasab. Nasab kerana dipanggil ala sabili ataupun nasab kerana dia adalah maf'ulun fih, ataupun boleh juga mansubun ala naz'il khafid. Maksudnya mawdi'al kasri ay fi mawdi'il kasri, dijadikan pada pecah saat itu fiddatun, akan perak. Yang mana perak saat itu tumsikuhu biha, yang engkau, fa'il tumsiku kembali kepada engkau, yang engkau, mana engkau kang pecah. Kalau kita nak wi takut, yang engkau dapat takutkan, bukan ni takut bahasa Terengganu yang engkau dapat benda cantung, tu bahasa dua sikit. Kita orang lokal ni tak ada bahasa dua. Okey, yang engkau dapat cantumkan akan bekas itu biha bil fiddah. Tu makna tadwib. Ada satu tempat, lepas tu menjadikan pada tempat pecah bekas, yang mana bekas saat itu mu dapat cantumkan bekas tersebut, bekas yang tempat pecah itulah mu dapat cantumkan dengan fiddah itu.
dengan pegok itu. Tu makna tadwib. Baik. Cuma tumsikuhu boleh baca juga tamassukuhu. Boleh baca gini ya. Fayuj'alu mawdi'al kasri fiddatun naib fa'il bagi yuj'alu. Tamassukuhu, tamassuk masdar, mubtada, biha khabar. Bagaimana cara dia? Maka dijadikan pada tempat pecah saat itu akan pegok. Tamassukuhu mubtada. Yang benda saat ni cantum. Yang tercantumnya tempat pecah saat itu adalah dengannya dengan pegok. Okey, itu daripada segi i'rab. Daripada segi i'rab boleh kita baca tumsikuhu fa'il mudhari', fa'il dia anta, hu maf'ulun bih, dan boleh kita baca tamassukuhu masdar, i'rab jadi mubtada, biha khabar. Okey, itu daripada segi i'rab. I'rab penting ya. Nahu memang cukup penting. Bagi pelajar-pelajar agama mesti dia kena tahu nahu. Bagaimana kalau sekiranya dia pelajar agama, dia nak belajar Quran, nak belajar hadis, nak belajar kitab-kitab fiqh yang berbahasa Arab, kalau dia tidak tahu nahu, tidak mungkin. Tidak mungkin dia faham. Tidak mungkin dia faham, mesti dia kena tahu nahu. Tidak mungkin dia faham dengan tepat. Mungkin ada beberapa perkara dia faham, tapi banyak perkara yang dia tidak faham. Sebab nahu saraf adalah adab. Baik. Setengahnya wa tukrahu awanil kuffari wa thiyabuhum. Dan makruh bekas-bekas orang-orang kafir dan pakaian-pakaian mereka itu. Jadi orang kafir, bekas orang kafir, pakaian orang kafir, hukum dia adalah makruh. Baik. Dia bekas yang dimiliki oleh orang kafir, kita kena buat perincian dulu. Bekas yang dimiliki oleh orang kafir, yang dia terbahagi kepada dua. Yang pertama bekas yang baharu, yang keduanya bekas yang telah digunakan. Yang pertama benda, bekas yang baharu, yang keduanya bekas yang telah digunakan. Bekas yang baharu jelas, hukum dia adalah suci. Kerana asal setiap perkara adalah suci. Jadi bekas yang baharu suci. Okey, hak tu tidak menjadi masalah. Sebab itulah kita apabila kita beli bekas baru daripada orang kafir, ataupun orang kafir bagi kepada kita bekas hak yang dia baru beli, adalah bekas daripada orang kafir. Adakah diwajibkan kita basuh bekas tersebut? Tidak. Makruh. Faham? Boleh, tak ada masalah. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya bekas saat itu bekas yang telah digunakan. Saat ini bekas yang baru. Yang keduanya bekas yang telah digunakan. Bekas yang telah digunakan, dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya telah dibasuh, telah disucikan. Yang keduanya tidak, belum lagi disucikan. Kalau kita yakin bekas tersebut digunakan oleh orang kafir, yang mana diletakkan dalam bekas itu benda-benda yang najis, seperti arak, ataupun khinzir, ataupun anjing, benda-benda yang najis diletak dalam bekas tersebut sebelum daripada dia basuh, maka hukum penggunaan bekas tersebut adalah makruh, walaupun setelah daripada kita basuh, melainkan kalau tidak ada bekas yang lain. Kalau ada bekas yang lain, maka kita guna bekas tersebut, hukum dia adalah makruh walaupun setelah daripada dibasuh. Okey, boleh faham? Bekas orang kafir, ada bekas lain. Kalau tak ada bekas lain, maka ketika tu tidak makruh kita guna bekas tersebut, tapi syarat mesti selepas daripada dibasuh. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat daripada Abi Tha'labah Al-Khushani yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika mana Abu Tha'labah Al-Khushani tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berada di kawasan, di perkampungan ahli kitab, boleh tak kami nak makan daripada di dalam bekas mereka itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau sekiranya ada bekas yang lain, mu jangan makan dalam bekas itu. Tapi kalau tak ada bekas yang lain, mu kena basuh, barulah mu boleh makan. Itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Manakala dalam riwayat Imam Abu Daud menyebut bahawasanya, dia menceritakan kepada Rasulullah bahawasanya orang ahli kitab yang duk kampung dia saat itu menggunakan bekas cawang dia, gelas dia, menggunakan gelas tersebut dengan letak arak di dalam, dan pinggang dia, dia puyuk masak dia guna buat masak dengan daging babi. Jadi dalam riwayat Imam Abu Daud jelas menyebut dia guna bekas gelas dia, letak arak dalam, puyuk dia guna buat masak daging babi. Maka
Kata ulama, kita gabungkan dua dalil tersebut. Kalau sekiranya ada bekas yang lain, sebab Rasul kabur lagu tu, kalau sekiranya mu dapati bekas yang lain, mu jangan guna. Kalau mu tak ada bekas yang lain, maka mu kena guna, tapi setelah daripada basuh. Jadi kalau ada bekas yang lain, guna bekas lain dulu. Kalau tak ada bekas lain, basuh. Baik. Ni sekiranya bekas itu adalah bekas yang digunakan oleh orang kafir untuk meletakkan najis. Ataupun menggunakan bahan-bahan najis guna dalam bekas tersebut. Tapi kalau sekiranya bekas saat itu tidak digunakan untuk perkara-perkara yang najis ataupun setelah daripada dibersihkan dan tidak ada bekas yang lain, maka hukum dia adalah tidak makruh. Okey, kita buat sekali lagi, kita buat kesimpulan. Bekas orang kafir dia terbagi kepada dua asas. Yang pertamanya bekas saat itu benda baru, belum lagi digunakan. Maka jelas hukum dia adalah boleh kita guna walaupun ada bekas yang lain tanpa disyaratkan kita basuh terlebih dahulu. Okey, satu. Yang keduanya, bekas yang telah digunakan. Kalau digunakan untuk perkara yang suci, dia mengambil hukum yang sama. Betul? Kalau digunakan pada perkara yang suci. Manakala kalau digunakan pada perkara yang najis, maka haram kita guna sebelum daripada kita basuh. Manakala setelah daripada kita basuh, hukum dia makruh kita guna kalau ada bekas yang lain. Kalau tak ada bekas yang lain, maka harus kita guna tanpa makruh. Okey je dah. Itu hukum penggunaan bekas orang kafir. Sama juga dengan pakaian orang kafir. Pakaian orang kafir sama juga. Kalau pakaian baru yang belum diguna oleh dia, maka jelas hukum dia adalah harus kita guna. Ataupun pakaian dia saat itu telah digunakan oleh dia, tetapi kita tahu bahawasanya dia ni memang memang jaga kebersihan. Memang jaga kebersihan. Maka juga tetap hukum dia adalah harus. Tapi kalau kita tahu bahawasanya dia tidak jaga kebersihan, tambah-tambah main kecil pakai pacar gitu, pakai zik. Zik lepas daripada pacar tu pakai zik gitu je, dah basuh-basuh. Duk peku anjing lagi, duk peku babi lagi. Duk buru anjing, buru babi. Sebagai contoh. Maka ketika tu, kalau tak ada pakaian yang lain, maka boleh kita pakai tapi setelah daripada dibasuh. Kalau ada pakaian yang lain, maka makruh kita pakai syarat setelah daripada basuh. Tapi kalau kita tidak basuh, adalah haram. Maka itu maksud dia. Katanya wa tukrahu awanil kuffari wa thiyabuhum, dan makruh bekas-bekas orang kafir dan pakaian-pakaian mereka itu. Katanya wa yubahul ina'u min kulli jawharin nafisin kayaqut wa zumurrud, dan diharuskan boleh al-ina bekas. Harus bekas maksudnya harus menggunakan bekas untuk bersuci ataupun untuk makan, untuk minum, bekas daripada setiap jauhar, setiap permata nafis yang mahal. Contoh kayak yakut, permata yakut, pinggang dia daripada batu yakut. Wa zumurrud, kita kata benda batu zamrud. Kita ada batu zamrud. Bahasa Arab baca ni zumurrud, baca mana? Zumurrud. Baik. Jadi permata ni daripada batu bekas ni, pinggang ni, makuk ni daripada permata zamrud, daripada yakut. Berapa ribu suti-suti. Harus tak pakai? Harus. Cuma kalau ada sifat ataupun ada kesombongan, haram kerana sombong. Tapi kalau tak ada kesombongan, maka tetap hukum dia adalah harus. Kerana benda harus, kerana tidak ada dalil yang mengharamkan. Tidak ada dalil yang mengharamkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata dalam Al-Quran, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwa, iaitu Allah Subhanahu wa taala, allazi, Tuhan yang khalaqa, yang telah menciptakan. Allah Taala yang telah menciptakan, lakum, lam tu lil manfaah, manfaat untuk kamu. Ma fil ard, akan barang yang ada pada muka bumi. Semua benda yang ada pada muka bumi, Allah Taala menjadikan ia manfaat untuk kita. Jadi apa yang Allah Taala jadikan atas muka bumi ini adalah manfaat untuk kita. Ia sebagai anugerah, nikmat untuk kita. Maka pastinya benda tu adalah benda yang boleh diguna. Sebab itulah kata ulama, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada perkara adalah diharuskan, melainkan sehingga ada dalil yang mengharamkan. Oleh kerana tidak ada dalil yang mengharamkan bekas-bekas yang diperbuat daripada permata-permata yang mahal, maka kekal di atas hukum asal
adalah diharuskan. Sebab itulah dalam kitab dikata wa yubahul ina'u min kulli jauharin nafis kayaqut wa zumurrud. Okey, habis. Faslun fis siwak. Ini suatu fasal pada menjelaskan siwak bersugi. Katanya yundabus siwaku fi, disunatkan bersiwak pada setiap waktu. Setiap waktu sunat kita bersiwak. Sunat maksud benda sunat, buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Setiap waktu, tak kiralah waktu mana sekalipun sunat kita bersiwak. Illa, melainkan ada pengecualian, illa li sa'imin ba'da zawal fayukrah, melainkan bagi orang yang berpuasa, sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat. Tapi orang yang berpuasa ba'da zawal, setelah daripada gelincir matahari, fayukrah, maka dimakruhkan. Jadi bersugi pada setiap waktu, hukum dia adalah disunatkan. Namun di sana ada pengecualian, iaitu bagi orang yang puasa. Kerana dia orang yang berpuasa tidak disunatkan bersiwak, kerana ada hadis. Hadis yang berbunyi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis saimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Sesungguhnya berubah bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi orang berpuasa mulut dia berubah. Mulut dia berubah. Bau busuk. Kerana tidak makan, lama tak makan. Yang mana mungkin perubahan saat itu dia datang daripada ma'idah, daripada perut. Dah lama tak masukkan makanan, jadi bau mulut berubah. Maka perubahan bau mulut orang puasa kerana dia tidak makan, ia lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Maka ulama mazhab Imam Syafi'i melihat perubahan yang berlaku bagi orang yang berpuasa ada kelebihan di sisi Allah. Menghilangkan kelebihan yang ada, menghilangkan kelebihan yang ada pada mulut orang yang berpuasa, hukum dia adalah makruh. Dan bagaimana cara menghilangkan? Bersugi. Maka sebab itulah bersugi hukum dia adalah makruh. Okey. Tetapi Imam Nawawi dalam masalah ni, Imam Nawawi berselisih pandangan. Maksudnya Imam Nawawi berbeza pandangan. Imam Nawawi kata, izinkan saya berbeza pandangan. Imam Nawawi dia lebih cenderung kepada tidak makruh. Okey. Makruh adakah sepanjang hari? Kata ulama tidak. Makruh selepas daripada gelincir. Kenapakah hukum makruh selepas daripada gelincir? Kerana melihat kepada kebiasaan, kalau berubah bau mulut pada pagi hari bukan kerana tidak makan. Sebab baru lagi makan sahur tadi. Adalah kerana makanan. Manakala berubah bau mulut kerana tidak makan adalah setelah jauh daripada jarak daripada bersahur dengan berubah tersebut. Hak yang jauh adalah setelah daripada gelincir matahari. Maka itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Walau bagaimanapun masalah ini masih lagi berlaku khilaf. Okey. Seterusnya wa yata'akkadu istihbabuhu likulli salatin wa qira'atin wa wudu'. Dan yata'akkad, apa yang ta'akkad lebih kuat istihbabuhu, sunatnya bersugi. Lebih kuat tuntutan supaya kita bersugi. Dia di sini dipanggil dia sunnah muakkadah. Likulli salah, untuk setiap sembahyang. Setiap kali kita nak sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, sunat kita bersugi sebelumnya. Cuma dalam masalah bersugi sebelum daripada sembahyang, perlu kita kena jaga. Jaga mana? Jaga kebersihan. Kita jaga cara pelaksanaan. Kadang-kadang benda sunat comel, tapi cara pelaksanaan tidak comel. Kita duduk belakang orang, kita bersugi. Tiba-tiba hak yang ada lekat kayu sugi, hak yang pecah duduk dalam mulut, kita pergi tuih, kena baju orang depan. Maka hak tu tak comel. Okey, boleh faham? Jadi, hukum benda tu, benda bersugi sebelum daripada sembahyang, hukum dia adalah sunat. Hukum dia adalah disunatkan. Namun, cara pelaksanaannya perlu dijaga supaya kita nampak indah pelaksanaan sunat tersebut. Kadang-kadang benda sunat, benda yang dituntut, tapi cara pelaksanaan tidak betul, dia tidak nampak indah. Betul tak kita ni? Okey. Seterusnya, wa qira'atin, dan sunat bagi setiap bacaan. Setiap bacaan Al-Quran, kita nak baca Al-Quran.
Bukan bacaan hadis. Sunat kita bersugi sebelumnya. Kerana mulut kita ni adalah laluang kepada bacaan tersebut. Maka sunat kita bersugi sebelumnya. Wa wudu'in, dan sebelum daripada wudu'. Wa sufrati asnan, dan kuning gigi. Sufrah makna kuning, asnan gigi. Wa istiqadhim minan naum, dan bangun daripada tidur. Wa dukhuli baiti, dan masuk rumahnya. Dan semuanya sebenarnya ada sandaran. Rasulullah perkara yang mula-mula Rasul buat apabila masuk rumah, Rasulullah bersugi. Kerana kat gini nak jumpa dengan isteri, nak cakap dengan isteri, nak cakap dengan keluarga. Main kalau cakap dengan orang, sampai ke orang buat lari muka 2-3 kali. Faham? Jadi sebab kuat sangat bau, maka jelas benda tu tak comel. Benda tu tak comel. Wa taghayyurul fam, dan berubah mulut. Bukan berubah mulut daripada sterik kepada renyok, bukan. Berubah mulut di sini maksudnya mulut min aklin, dari kerana makan, min akli kulli karihir rih, daripada kerana makan setiap benda hak yang keji bau dia, benda hak yang busuk bau. Contoh kita makan peta, makan duriang ataupun makan budu, makan benda hak yang busuk bau, maka sunat lebih lagi disunatkan kita bersugi. Wa tarki aklin, begitu juga ketika meninggal makan, ketika kita tidak makan, sunat kita bersugi. Jadi ia pendek kata kadang-kadang berubah bau mulut kerana makan, kadang-kadang kerana tidak makan. Sama ada berubah bau mulut kerana ataupun kerana tidak makan, kedua-dua keadaan tersebut sunat kita bersugi. Dan tuntutan sunat adalah lebih kuat lagi. Okey, katanya wa yujzi'u bi kulli khashinin, dan memada ia as-siwak dengan setiap, dengan menggunakan. Dia panggil ba' tu ba' lil alah. Kerana majrur bagi ba' dia adalah alat. Sebagai alat. Dan memada bersugi dengan setiap khashin, benda hak yang keras. Setiap benda hak yang keras, hak yang kasar, memadai. Dah kira lah benda pun. Khetah, jadah, serbang, stokeng, spender, tak ada. Pagi esok cari-cari bunyi, Allah tak ada. Tengok benda dalam bilik air. Oh, spender dia. Pakai sugi dengan spender boleh, tak ada masalah. Berhasil sunat bersugi. Baik. Illa usba'ahul khashinah, melainkan jarinya yang kasar. Hak tu tidak memada. Okey, sekarang ni memada setiap benda hak yang keras, hak kasar. Dah kalau gitu jari boleh tak? Jari kasar dia duk main cok sokmo silap pegang kereta baru, celah kereta orang. Sebagai contoh, kasar Dah kalau kita buat beruh ni, hak lepas-lepas dah kalau basuh-basuh tak ada beruh, pakai beruh dengan tangan ni. Zeruk bunyi. Hilang habis kekotoran. Memang tangan dia boleh guna belaka buat beruh pun boleh. Boleh belaka tangan dia. Cuma nak pegang kereta baru orang tak boleh, tapi caluh habis. Boleh tak guna buat sugi? Masalah ni sebenarnya ulama berselisih pandangan. Sebahagian daripada ulama melihat kepada tujuan bersugi adalah untuk membersihkan dalam mulut. Maka menggunakan jari yang kasar dapat mencapai tujuan tersebut, maka dia kata memadai mengguna jari. Sebahagian ulama melihat bahawasanya memang untuk mulut, tetapi dengan menggunakan peralatan dia, menggunakan peralatan dia. Tangan ini tidak termasuk dalam peralatan bersugi kerana ia adalah anggota yang berhubung dengan seseorang. Maka melihat kepada sudut itu tidak memadai. Okey, boleh faham. Jadi masalah ni ulama berselisih pandangan. Memadai tak? Maksud memadai, benda tu tetap gigi kita tetap bersih. Cuma adakah memadai untuk mencapai mendapat fadilat sunat ataupun tidak memadai? Di sini berlaku khilaf. Pandangan mu'tamad tidak memadai. Namun ada pandangan yang kedua mengatakan memadai. Okey, jelas. Cuma bagi kita yang tidak ada buah gigi, oleh kerana mulut maka tidak mencapai kebersihan. Kerana kebersihan adalah perkara yang dituntut di dalam agama kita. Betul gitu kan? Tujuan untuk mencapai kebersihan, kerana kebersihan itu dapat mencapai adalah perkara yang dituntut dalam agama kita, walaupun menurut pandangan mu'tamad tidak dapat sunat bersugi. Okey, boleh faham? Dah kan dia? Dah tu tak ada gigi, dah tangan kasar lek kan?
Katakan tidak memada pada mencapai asal sunat menurut pandangan muktamad. Tetapi tetap dia bersih. Tuntutan bersih adalah suatu tuntutan yang amat dituntut dalam agama kita. Okey, boleh faham? Habis. Seterusnya katanya wal afdalu bi arakin, dan hak yang paling afdal adalah dengan kayu arak. Kayu arak ni kayu sugi tu lah. Kayu sugi yo. Hak kita beli yo. Baik. Kayu sugi bi arakin yabisin. Yabis makna yang kering. Kayu sugi hak yang kering, tapi nuddiya bil ma' yang dilembabkan dengan air. Hak kering sebab dia lebih kerah. Dia lebih lagi menanggalkan kekotoran. Kalau hak yang masih lagi hidup, kan kita ada kayu ranting hak yang kering, ada kayu hak yang masih lagi hidup. Hak tu hak yang muda dia lembut sangat, jadi takut tidak dapat menghilangkan kekotoran. Tapi tetap hukum dia boleh. Tapi hak yang afdal hak yang kering kerana dia lebih dapat menghilangkan kekotoran, tapi syarat dibasuhkan dengan air, dilembabkan dengan air. Sebab kalau kerah sangat takut gosok pula dalam mulut luka situ, luka sini. Wa ayyas bahawa ini lebih afdal. Dia bersugi secara melintang, ardan melintang. Dia gigi kita gini. Gini gigi kita ni, kita sugi gini hal tu dipanggil secara panjang. Faham? Kalau gini lebar, tepi, melintang. Kalau gini dia akan punah gusi. Maka sebab itulah kata ulama paling afdal begini. Macam kita buat gitulah. Kalau sugi kau tak ada contoh sugi tinggal rumah. Buat gitu je lah. Gitu. Kalau gini, kalau gitu dia tidak afdal, tapi tidaklah sampai kepada makruh, melainkan kalau sekiranya dibimbangi memudaratkan gusi, maka hukum dia adalah tidak comel. Wa yabda'u bi janibihi liman, dan afdal dia mula dengan bahagian ataupun pihak yang kanan. Dia mula pihak kanan dulu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka membuat pihak kanan dulu dalam semua urusan. Wa yata'ahhadu, dan dia mengambil berat. Dia bagi penekanan, ambil berat, ambil cakna. Karasiyya ad-darasi. Maksudnya karasi gini, gigi kita dia ada umbi dia. Hak yang dia tubik daripada gusi kan. Hak yang umbi gigi hak yang berada atas gusi tu. Hak tu dipanggil karasi. Kursi kepada ad-daras, gigi gerahang. Dia kan ambil berat sikit lah pada pangkal gigi gerahang. Sebab kadang-kadang celah tu ada makanan-makanan hak yang lekat. Ad-daras adalah gigi gerahang. Kalau depan ni cepat kena hak dalam tu. Gosok depan tu, dalam tu kunisio. Wa yanwi bihi sunnah. Dan paling afdal dia berniat dengannya, dengan bersugi itu akan sunnah. Dia kena niat sunnah. Aku bersugi ni kerana ia dituntut oleh agama, supaya kita memperolehi pahala. Kalau kita bersugi tanpa kita berniat sunnah, maka tidak ada pahala. Cuma dapat kebersihan, cuma tidak ada pahala. Melainkan ada juga. Melainkan kalau bersugi ketika berwuduk. Yang mana bersugi saat itu dilakukan setelah daripada basuh kedua tangan. Ulama berbeza pandangan. Bukan. Tidak berbeza pandangan. Gini. Rasanya ada perbezaan pandangan dalam masalah ini. Biarlah ana jelaskan dulu. Hak yang perbezaan pandangan ana lupa. Sekarang ni gini. Rasa berlaku perbezaan pandangan dah. Dia sunat kita bersugi ketika kita berwuduk. Adakah bersugi ketika kita berwuduk sebelum daripada kita basuh tangan ataupun selepas daripada basuh tangan? Rasa sini ada khilaf. Tak ingatlah. Atas pandangan yang mengatakan bersugi dalam berwuduk disunatkan kita letak selepas daripada basuh tangan, maka masa kita basuh tangan sunat kita niat di situ supaya terhasil sunat basuh dua tangan ni. Bukan basuh tangan sampai sini. Basuh tangan sini saja. Okey, boleh faham? Jadi apabila kita niat sini, maka setiap sunat yang dilakukan selepas daripadanya dia tidak memerlukan kepada niat. Ia masuk dalam niat tersebut. Sebagaimana niat wuduk yang diwajibkan masa kita basuh muka. Setelah tu, masa basuh tangan tidak perlu niat. Semuanya termasuk dalam niat pada basuh muka. Sama juga dengan masalah bersugi. Bersugi
setelah daripada kita basuh tangan, tidak berhajat kepada niat kerana niatnya telah masuk dalam niat basuh tangan. Okey, boleh faham? Dalam hal yang lain, untuk kita memilihi bersugi, maka kita kena niat. Ketika kita bersugi, kita niat dalam hati untuk mengerjakan perkara yang sunat. Jadi bangun subuh esok, gosok gigi. Lepas tu tengah hari gosok gigi. Kena niat. Baru dapat. Orang yang tahu, ataupun ni perbezaan di antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Tapi orang yang tahu yang beramal dengan apa yang dia tahu. Orang yang tidak tahu, dia pakai buat aje. Orang yang tahu dan beramal dengan apa yang tahu, dia buat serta dia niat. Maka orang ni gosok gigi, orang ni juga gosok gigi. Si A gosok gigi, si B gosok gigi. Tapi si A gosok gigi dapat pahala sebab dia niat untuk mempraktikkan sunnah. Yang si B tak niat pun, walaupun gigi putih, tapi tidak dapat pahala. Faslun fi khisalil fitrah. Ni suatu fasal pada menjelaskan khisal fitrah. Katanya wa yusannu qalamu dhufrin wa yusannu qalmu dhufurin wa qassu sharibin wa natfu ibtin wa anfin liman i'tadah wa halqu 'anatin wal iqtihal witran thalathan fi kulli 'aid. Dan disunatkan qalmu dhufur, maksudnya qalm kerak, dhufur kuku. Hukum kerak kuku adalah disunatkan. Hukum kerak kuku adalah disunatkan. Jadi orang yang tidak kerak kuku, dia tidaklah haram. Panjang kuku dia tidaklah haram, melainkan kalau ada qasad untuk tashabbuh dengan orang kafir. Maka hak tu hukum dia adalah haram. Dia tengok Cina, dia idea ni, molek kuku dia panjang gitu. Oh, comel dia. Simpang retek. Qasad untuk tashabbuh dengan orang kafir. Maka hukum dia adalah haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia daripada kalangan mereka itu. Kalau hanya semata-mata simpang kuku tanpa qasad tashabbuh, kalau sebelum daripada 40 hari panjang kuku dia, dia tak kerak. Sebelum sampai ke 29 hari, 30 hari, hukum dia makruh kena kerak kuku. Maka kalau lebih daripada tempoh 40 hari masih lagi tak kerak, maka hukum dia adalah karahah syadidah. Dalam kitab sebut lagu tu, Imam Nawawi dalam Majmu' sebut lagu tu. Maksudnya makruh yang bersangatan. Tidak sampai kepada haram, makruh sungguh. Dan kita tengok pun tak comel. Kita dah tengok pun tak comel. Baik. Wa qassu syarib, dan qas. Qas ni maksud memendek syarib, misai. Bagi orang lelaki. Orang lelaki sunat memendek misai. Tekan dulu. Okey, boleh. Okey, boleh dah. Asal ni dia apa dia? Dia mapuk ni kejap. Habis bateri? Dah. Ke habis bateri bomba? Dah habis bateri. Okey. Cek dengar tak? Dengar? Ada lagi, okey. Lambat? Boleh? Okey. Wa qassu syarib. Qas syarib ni maksud dia qas. Qas ni memendek misai. Sunat memendek misai. Dia misai sunat dipendekkan. Qada mana? Qada biar nampak ni bibir atas. Qada biar nampak bibir atas. Manakala cukur misai, berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Berlaku khilaf. Ada setengah kata harus, ada setengah kata makruh. Dan ada Imam Malik memang keras sikit dalam bab cukur misai. Imam Malik larang sungguh Imam Malik. Dia cukur misai, berlaku khilaf. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan afdal cukur misai dalam mazhab Hanafi. Jadi masalah cukur misai ni tak perlu kerah lah, kerana ia berlaku perselisihan di kalangan ulama. Antara ada hak yang kata harus, ada hak yang kata lebih aula cukur berbanding dengan gunting, berbanding dengan memendekkan. Tapi pandangan majoriti lebih afdal adalah memendekkan tanpa cukur. Jadi kalau ada orang cukur, jangan kata benda. Sebab masih lagi ada pandangan ulama mu'tabar dalam mazhab Hanafi mengatakan comel juga cukur. Cuma majoriti ulama mengatakan misal ni tak comel cukur, hak yang dituntutnya adalah benda andang, kata-kata andang, gunting. Okey. Wa natfu ibtin, dan cabuk bulu ketiak. Sunat kita cabuk bulu ketiak. Jangan sampai bulu ketiak saat ni tu jadi macam hutang. Jatuh durian.
Wa anfin, dan cabuk bulu hidung. Ni masalah cabuk bulu hidung ni sebenarnya tidak ada dalil yang jelas sebenarnya. Hak yang menyatakan sunat cabuk bulu hidung. Cuma melihat mungkin bagi orang hak yang mempunyai bulu hidung panjang, tubik luar, nampak dak comel, tambah-tambah orang puang pula. Bulu hidung panjang orang puang tu sebagai contoh. Maka ketika tu comel cabuklah. Oh, cabuk sakit boh. Okey, kalau gitu gunting, kerak. Sebab tu dia katakan dia liman i'tadah, bagi mereka hak yang i'tad. Apa dia i'tad? Beradab, menjadi kebiasaan cabuk. Kau dak biasa cabuk sakit sampai cabuk bulu tiak ni demang, dak nak akak bahu sebab cabuk bulu tiak, maka dak sunat cabuk. Lepas tu cara dia cukur, buang, bakar, ikutlah benda pun. Yang penting dah cabuk. Wa halqu anah, sunat juga cukur anah. Anah ni bulu ari-ari. Jangan lok panjang. Siapa kena kecil pun tak jumpa cari. Kok mana nus tergelang terus. Jangan. Wal iktihalu witra, dan iktihal memakai celak witir dengan ganjil. Thalathan fi kulli ain, 3 pada setiap mata. Wa ghaslul barajim, dan membasuh barajim. Ni barajim ni. Ni barajim. Ni anak-anak jari kita dia ada barajim ni. Benda ni kita panggil dia. Kita panggil dia ni. Faham tak ni? Kang ada orang kang dia belipak sini kang. Sunat basuh ni. Nak pergi cuci. Mari gelak pula, belepak banyak kuota berapa duk main minyak pula. Sunat basuh sini. Wahya uqadu zuhuril asabi'. Mana? Uqdah. Ni kita panggil dia ni uqdah ni. Panggil dia. Buku-buku belakang al-asabi', jari-jari. Baik. Fa in syaqqa, maka jika payah. Maka jika payah natfal ibti, payah cabuk bulu ketiak. Oh payah nak cabuk bulu ketiak sakit. Demang mai cabuk bulu tiak. Demang. Ketika tu halaqah. Cukur. Cukurlah kembali kepada seorang, kembali kepada al-ibt. Seterusnya wa yukrahul qaza'u, dan makruh qaza'. Qaza' ni maksud dia wa huwa halqu ba'dhi ar-ra'si wa tarku ba'dhi, mencukur sebahagian daripada kepala dan meninggal sebahagian yang lain. Sebahagian daripada kepala cukur, sebahagian yang lain tinggal. Hukum dia adalah makruh. Hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahul qaza', atau kama qala. Rasul memakruhkan, benci qaza'. Satu seorang budak tu di zaman Rasulullah, kepala dia cukur, kepala dia ada rambut sebahagian dan sebahagian cukur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bapa buat lagu tu. Kau nak cukur, cukur habis licin. Kalau tak mau cukur, biarkan semua. Jangan cukur separuh tinggal separuh." Qaza' cukur separuh tinggal separuh. Manakala nipih, sini tebal, sini nipih hak tu tidak termasuk dalam qaza'. Hukum dia adalah diharuskan. Di qaza' ada cukur separuh tinggal separuh, itu adalah qaza'. Sebab tu dari kata qaza' halqu ba'dhi ar-ra'si wa tarku ba'dhi, mencukur sebahagian daripada kepala dan meninggal sebahagian yang lain. Manakala ada kawasan ni 3, kawasan ni 2, ataupun kawasan ni 3, kawasan ni 1, maka hak tu tidak dinamakan qaza'. Qaza' hukum dia makruh sekiranya ada syarat. Sekiranya tidak ada qaza' untuk tasyabuh dengan orang kafir. Kalau ada qaza' untuk tasyabuh dengan orang kafir, maka ketika tu hukum dia bukan lagi makruh, bukan hukum dia adalah haram. Dah apa pun buat rambut gitu sebab aku tengok pemain bola. Pemain bola orang kafir. Anda dah reti nama-nama pemain bola sebab memang buang lama dah, buang laut lama dah pemain bola ni. Dulu memang semangat sampai tengah malam pun duk layang. Ingat kebodoh ke diri tinggal terus dah, buang terus dah. Tahu laut belaka dah. Dah ingat dah nama benda pemain bola, nama benda negara-negara bola dah layang dah. Jadi katakanlah, apa buat gitu sebab ada artis barat. Dia buat rambut gitu tu, minat rambut gitu, ada pemain bola tu barat buat lagu tu. Kalau orang Islam boleh tahan sikit. Dia ikut, maka hukum dia adalah haram. Kerana Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, kata Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wala ba'sa bihalqi kulli, dan tidak mengapa dengan cukur sekaliannya. Cukur kepala sekalian tidak mengapa. Dia la ba's dalam penggunaan bahasa ulama fiqh, ia memberi maksud harus. La ba's dengan makna harus. Harus cukur sekalian kepala. Bagi orang lelaki, tidak orang puang.
orang lelaki harus. Dia bukan sunat cukur kepala, melainkan dalam hal-hal yang tertentu. Contoh budak, ketika dia berusia 7 hari, maka sunat dicukur sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang keduanya, ketika seorang tu selesai daripada mengerjakan umrah, maka dia boleh pilih di antara gunting ataupun cukur. Yang lebih afdal adalah dia bercukur. Manakala dalam hal-hal yang lain, hukum bercukur adalah harus, bukan sunat. Melainkan kalau di madrasah. Di madrasah oleh kerana tengok rambut panjang jadi nano. Jadi rambut panjang tidak terurus. Maka mudir ataupun pengetua madrasah mewajibkan cukur. Ketika tu hukum cukur jadi wajib pula. Wajib kerana taat kepada benda, kerana taat kepada pemimpin. Baik. Wajibul khitan, dan wajib berkhitan. Khitan ni maksud dia khitan sunat. Dalam mazhab Imam Syafi'i wajib bersunat bagi orang lelaki dan orang puang. Orang puang wajib, orang lelaki pun wajib. Cuma masalah orang puang, ada pandangan sebahagian ulama mengatakan perempuan tidak wajib berkhitan, hanya sebagai kemuliaan ataupun sebagai sunat saja kepada perempuan berkhitan. Mazhab Imam Syafi'i wajib bagi lelaki dan perempuan berkhitan. Okey, kita rasa sini dulu. Untuk malam ni kita lajak dah masa, lebih kurang dalam 9 minit. InsyaAllah kita rasa ada manfaatnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada kita dengan apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأقاربنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولأصحاب الحقوق علينا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Buat gitu.